Ada satu elephant in the room, gajah kat dalam bilik. Gajah kat dalam bilik ni orang kata, kenapa agamawan sibuk nak bahas pasal evolution ni? Bagilah doktor yang bincang benda ni. Bagilah biologis bincang benda ni. Bagilah kemis bincang benda ni. Asatizah bercakap pasal benda ni seperti dia bercakap satu perkara yang di luar bidang ni. Ada yang kritik sebab asatizah selalu tegur. Kita kena cakap berdasarkan bidang kita. Yang kita bercakap tentang sesuatu yang di luar bidang. Kata-kata seperti itu ada benar dia. Kita tidak nafikan. Tetapi jangan kita meletakkan isu-isu seperti ini dalam kotak secara terpisah. Seperti kita tahu bahawa, for example, teori Big Bang ataupun the fact of Big Bang ataupun the theory of Big Bang, boleh tak kita kata dia tak ada kaitan langsung dengan akidah kita? Tak boleh. Bahkan banyak perkara dalam sains dia berkait secara langsung dengan agama kita. Bila orang tanya kepada kami, asatizah kan, betul ke Ustaz teori Darwin ni? Saya baca Quran nampak macam canggah. Atau ada yang datang tanya, Ustaz, saya rasa okey je Ustaz kalau kita nak terima teori Darwin ni. Kan? Saya baca Quran dan saya belajar biologi, saya nampak boleh diharmonikan. So takkan saya sebagai seorang ustaz yang belajar akidah dan falsafah, ada asatizah-asatizah lain, takkan nak kata kami tak ada pendirian tentang isu ini. Sebab ada dakwaan. Dan dakwaan di sana adalah Adam Abul Bashar. Nabi Adam adalah manusia pertama yang kita faham selama ni. Nabi Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu. Tetapi datang teori evolusi mengatakan bahawa Homo sapien itu juga datang daripada leluhur. Homo sapien ada leluhur. Jadi, sebagai orang agama, kami tak boleh diam. Dalam masa yang sama, ia juga berkait dengan iman saya. Saya nak percaya yang mana? Dan kalau saya percaya A, dia mengganggu akidah saya tak? Kalau saya percaya B, mengganggu akidah saya ataupun tidak? Kita tak boleh compartmentalize dua isu ni, kata ini isu sains, ni isu agama. Kita pisahkan 100%. Doesn't make sense. Sama juga, bila kita baca buku-buku biologi, ataupun yang ditulis oleh orang Islam tentang evolution, di dalamnya terdapat banyak dakwaan akidah. Jadi boleh tak kalau saya kata, kamu nak tulis buku biologi, jangan masukkan isu akidah langsung? Possible tak? Impossible. Sama juga, bila kita bercakap agama, khususnya tentang asal-usul Adam, impossible untuk kita tidak bercakap berkenaan dengan teori evolusi. Bahkan dalam kitab Kubra al-Yaqiniyat yang kita baca juga, Syekh Al-Buti ada bahaskan tentang evolution. Bagi siapa yang nak tengok balik, boleh tengok kalau tak silap saya episod pula, siri 50 lebih, 54 ke 53 macam tu. Satu dia title pasal Pak Sumit, lepas tu hujung tu kita mula pasal evolution. Lepas tu dia second part tu baru title dia Screwed Teori Evolusi. Lepas tu ada video khas saya buat berkenaan dengan benarkah ada DNA selain manusia dalam tubuh kita. Itu pun satu bahagian daripada kuliah ataupun perkongsian sidang kalam. Bagi pihak yang mengatakan orang agama tak faham benda ni, you are talking about something that you don't understand, saya setuju juga. Sebab memang ada sebahagian asatizah, ilmuwan agama yang bercakap tentang benda yang dia tak faham. Walaupun kita selalu dengar al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kan? Sebelum kita menghukum sesuatu, kita nak kena ada conception yang benar tentang perkara yang kita nak hukum tu. Itu secara layman lah, saya rephrase. Nak menghukum sesuatu, dia adalah cabang yang datang daripada you memahami isu itu terlebih dahulu dengan cara yang paling benar seperti yang diinginkan oleh teori evolusi. Bukan seperti yang you anggap dan you sangka. Kita sejak kecil dalam scene agama ni, kuliah dekat masjid, dekat madrasah apa semua, bila saja kita dengar kritikan ke atas teori evolusi, biasanya kritikan yang kita dengar adalah kritikan-kritikan yang tidak tepat. Bahkan pada masa tertentu saya percaya kritikan-kritikan tersebut. Tapi bila kita rujuk kepada buku-buku tulisan pengasas-pengasas teori evolusi ni, kita dapati bahawa banyak fitnah yang dibuat oleh orang agama ke atas teori evolusi. Banyak fitnah yang orang agama buat. Sebab tak baca betul-betul, dia main tengok gambar saja, dia main dengar manusia datang beruk, manusia datang beruk, itu yang dia duk ulang. Kan, lepas tu dia rumuskan bahawa ini teori Dajjal dan sebagainya. Akhirnya dia buat kritikan yang tidak ilmiah, yang tidak akademik. Dan ini menghilangkan semangat doktor-doktor Islam yang percaya pada teori evolusi ni untuk engage secara akademik. Sebab dia tengok asatizahnya tak faham benda. You're talking about something that you don't understand, tapi you confident 100%, orang jadi malas nak layan. So dia buat kerja dia orang, agamawan buat kerja agamawan. Akhirnya tidak berlaku perbincangan tentang teori evolusi ni. Sebab tu saya kata kenapa pada tahun 2023 ni baru, walaupun dah ada lah, saya pernah tengok ada video 10 years ago, tapi itu pun secara bukan dialog pun. Dan mungkin sekali dan dia punya viewership pun tidak ramai. Dan ini pun saya tengok viewership pun tak ramai.
forum tentang evolusi baru-baru ni. Tak berapa ramai orang nak layan. Sebab apa? Saya yakin sebahagiannya adalah kerana masih ramai asatizah yang duk mengajar dekat masjid menggambarkan teori evolusi dengan gambaran yang salah. Wah, maksudnya Ustaz Nur ni menyokong teori evolusi. Sabar dulu. Kan? Sabar dulu. Kita kena adil. Betul? Kita nak kritik sesuatu, kita kena adil. Kita nak orang kritik kita dengan adil. Kita nak kena faham usul dia dulu. Contoh, awak nak kritik Ibn Taymiyah, awak kena faham usul Taimi. Awak nak kritik Ibn Arabi, awak kena faham usul dia. Awak tak boleh ambil kalam dia yang terputus-putus, lepas tu awak kata, salah di sini dan situ. Usul kena faham dulu. The principles. Nak kritik Asy'ariyah, you kena faham usul Asy'ariyah. You tak boleh ambil from this scholar, that scholar, and then you kata, ni, merepek ni, Asy'ariyah kata ini, kat sini cakap gini. Nanti, dia punya usul dia apa? Dia punya kaedah yang diorang sepakat sebagai sebuah mazhab, sebuah aliran tu apa? You kena faham tu dulu. Sama juga, bila kita nak bahas teori evolusi ni, we have to give them that benefit of a doubt, that respect first, bahawa they are serious when they are talking about this.